Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Dengan tari sembah kami, penghibur di hati biar seri, melambaikan selendang biar girang, seiring dan sepandang. Dengan tari sembah kami, penghibur di hati biar seri, melambaikan selendang biar girang, seiring dan sepandang. Bunga-bunga rampai ala sayang, bau harum wangi ala indah. Tepuk biar ramai gunung payung, biar majlis tidak sunyi. Bunga-bunga rampai ala sayang, bau harum wangi ala indah. Tepuk biar ramai gunung payung, biar majlis tidak sunyi. Sama muda dan sebaya, sekata sehati dengan janji, paduan di asmara terciptanya istana bahagia. Sama muda dan sebaya, sekata sehati dengan janji, paduan di asmara terciptanya istana bahagia. Hai direnjis ala sayang, dengan air wangi ala indah. Biar lebih manis gunung payung nampak seri, dua sejoli. Hai direnjis ala sayang, dengan air wangi ala indah. Biar lebih manis gunung payung nampak seri, dua sejoli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia persembahan pembukaan dari kumpulan Nyala Dance Theatre dengan tarian Zapin mereka penuh keindahan dan juga itulah tarian tradisi kalau Zapin Negeri Johor. Dan berbicara mengenai itu juga, ini merupakan satu hari yang cukup istimewa dan kami akan terus berkongsi bersama dengan anda, bersama saya Farin Ahmad dan juga Fiza Sabjahan. Dan bila Farin bercakap tentang hari yang cukup istimewa dan hari ini juga merupakan hari yang cukup bersejarah buat seluruh rakyat Malaysia, yang mana kita daripada pagi tadi telah pun dapat menyaksikan di media sosial dan juga di kaca TV keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan kalau kita dapat saksikan juga, akan kami kongsikan kepada anda yang mana ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah pun tiba di Istana Negara bagi istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 pada hari ini. Dan Baginda tiba di Istana Negara kira-kira pukul 10.35 pagi tadi bagi menyempurnakan istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 hari ini. Dan ketibaan Baginda, Fahrin. Baik, dan kalau kita lihat juga sebenarnya ini juga disambut dengan cukup meriah dari Johor lagi, di mana ribuan rakyat Johor menunggu seawal 6.30 pagi di sepanjang laluan dari Istana Bukit Seren hingga ke lapangan terbang antarabangsa Senai Kulai bagi menyaksikan sendiri
detik bersejarah keberangkatan Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim ke Istana Negara Kuala Lumpur hari ini. Dan dapat kita saksikan kan ramai bangsa Johor yang menanti memuliakan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda. Dan seperti mana yang kita lihat, keberangkatan Baginda juga disaksikan kira-kira 30,000 rakyat Johor termasuk murid sekolah, penjawat awam negeri serta orang ramai yang berhimpun di sepanjang laluan menghala ke LTAS, antaranya Taman Saintek Utama Senai, Taman Aman Pekan Senai dan juga Masjid LTAS sendiri sebelum berakhir di hangar Diraja Senai yang mengambil masa kira-kira sejam. Dan kemudian Seri Paduka Baginda yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Senai Johor dengan menaiki pesawat khas mendarat sekitar jam 9.45 pagi dan keberangkatan tiba Seri Paduka disambut Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah bersama kerabat Diraja Negeri Selangor dan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Zahari Muhammad Arifin. Seterusnya, di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar kemudian melalui kawalan kehormatan setempat disusuli bacaan doa sebelum berangkat menuju ke Istana Negara. Sementara itu, di luar perkarangan Pangkalan Udara Diraja Malaysia Subang, kira-kira lebih 1,000 rakyat mula berkumpul sejak jam 7 pagi tadi bagi menyambut ketibaan Seri Paduka Baginda dengan penuh rasa teruja. Dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada mesyuarat Raja-Raja ke-263 pada 27 Oktober tahun lalu. Jadi kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia cukup bertuah bukan saja dapat melihat secara langsung, tapi kali ini lebih menarik di semua media sosial dan juga apa yang kita saksikan sekarang, Fiza. Baiklah, dan apa kata sama-sama kita saksikan istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang telah pun berlangsung sebentar tadi. Apa kata kita saksikan? Okay, I'm off. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan Wallahi, Wabillahi, Watallahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan bagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri.
Itu dia tadi salah-salah sudah dapat kita saksikan istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17 hari ini. Dan Fahrin turut berkenan berangkat menyaksikan istiadat ini ialah Raja-Raja Melayu dan Permaisuri masing-masing yang di-Pertua Negeri, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet, selain tetamu-tetamu kehormat yang terdiri daripada ketua-ketua diplomat asing dan pegawai-pegawai kanan kerajaan. Daulat Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan Kebawah Duli Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zareh Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Daulat Tuanku. Baiklah Fahrin, hari ini kita nak kongsikan juga selain daripada hari yang cukup menggembirakan hari ini, kita seperti biasa di Wanita Hari ini akan terus kongsikan tentang topik yang bakal kita bawakan pada hari ini. Ini topik yang saya kira ini seringkali juga berlaku dalam kalangan masyarakat. Dan ini antara topik yang kadang-kadang dibincangkan namun sukar untuk diselesaikan. Kenapa sukar untuk diselesaikan? Kerana apabila orang mula suka cari pasal, kadang-kadang kita tak tahu bagaimana nak menyelesaikannya atau menangani insan-insan sebegini. Agak complicated sebenarnya. Okey. Jadi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, apa kata kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Setiap individu pasti mempunyai sifat, sikap, gaya atau cara yang tersendiri. Malah, personaliti bagi individu itu juga dapat membezakan cara mereka apabila berhadapan dengan yang lain. Kuman di seberang laut nampak, gajah di depan mata tak nampak. Itulah antara perumpamaan yang sering kita dengar apabila ada sebilangan individu yang gemar mencari kesalahan orang lain. Tahukah anda, di Amerika Syarikat, wujud satu istilah yang diberi gelaran sebagai Karen, iaitu merujuk kepada individu yang sering mencetuskan isu atau menimbulkan rasa tidak puas hati kepada orang sekeliling. Perihal suka mencari pasal atau gemar mencari salah individu lain, sama ada terhadap pasangan, keluarga, jiran tetangga atau sesiapa sahaja sehingga boleh mencetuskan pergaduhan, sering dianggap sebagai perkara remeh dalam kalangan masyarakat kini semakin berleluasa. Namun, bagi pemilik personaliti itu sendiri, ia boleh memberi impak negatif kepada diri mereka sekiranya terus terbawa perasaan dan tidak ditangani dengan sebaiknya. Ini kerana mereka sering merasakan hanya diri mereka sahaja yang benar dan segalanya terlihat salah di mata mereka. Persoalannya, adakah sikap sebegini boleh dikategorikan sebagai salah satu penyakit mental dan bagaimanakah cara untuk mengawalnya? Baik, itu dia laporan untuk membuka topik kita pada hari ini yang disediakan oleh wartawan kami Ain, dan ini cukup menarik kerana ini tanpa disedari atau mungkin juga kita menyedarinya bahawa orang-orang sebegini banyak berada di keliling kita yang hidup mereka tu rasanya macam kalau kita cakap tak sah kalau tak cari pasal dengan orang, Fiza. Hari-hari ada je. Waktu ada dalam telefon cari pasal dekat luar cari pasal. Grup WhatsApp cari pasal. Okey, dan ini mungkin juga berlaku dalam kalangan anda sendiri kalau mungkin anda ada pengalaman sebegini ataupun anda rasa mungkin anda juga susah kalau tak cari pasal dengan pasangan anda, khususnya dengan pasangan mungkin. Anda mungkin boleh terus kongsikan bersama dengan kami di Facebook WHI TV3. Tapi kita di studio juga, kita ada bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Ada biasa dengan kita, tapi hari ini dia kenapa dia pandang kita lain macam apa ni? Itulah. Dr. Hazli, apa khabar dan kenapa ni? Kenapa ada yang tak kenal? Khabar baik. Kenapa? Sebelum ni selamat tahun baru dulu boleh? Selamat tahun baru boleh. Farin. Ya, saya. Terima kasihlah atas jemputan. Sama-sama. Kami kena cakap terima kasih. Ya, selamat tapi datang. boleh tak sikit? Pasal apa you all dapat sofa bagus, saya kursi ni? Saya nak cakap dengan producer lepas ni. Tapi itu contoh yang cari pasal. Aku nak cakap. Tak apa doktor, kalau doktor nak cari pasal pun bukan dengan kami lah, dengan penerbit. Lepas ni orang nak cari pasal ni kan dia selalu kata, nak jumpa manager, nak jumpa producer, nak jumpa orang ni. Tak nak jumpa bos. Sebab apa? Nak komplain lah. Baik, doktor. Jadi kalau begitu sebenarnya memang wujud individu seperti ini dan
kita nak kategorikan orang macam ni sebagai apa sebenarnya? Okey. Janganlah cepat nak kata dia orang ni ada penyakit mental, janganlah. Sebabnya orang yang ada penyakit mental tu selalunya dia orang tak suka cari pasal. Dia orang tu selalunya buat hal kalau ada orang jentik dia orang, ada orang kacau dia orang, ada orang provoke dia orang. Ya. Tapi orang yang suka cari pasal, yang tak ada penyakit mental ni, dia yang pergi jentik orang tu. Walaupun tak ada apa-apa. Kadang-kadang tu orang ni kan dia kalau tak ada drama dalam hidup dia, dalam krisis dia rasa tak senang duduk. Tapi kadang-kadang orang macam tu dia tak tahu pun yang mereka ni suka cari pasal. Tapi ada yang juga memang tahu. Dia orang cari pasal sebab kadang-kadang dia rasa tu, kenapa tak layan dia macam tu. Dia selalu akan komplain sebab dia rasa dia berhak sebab ada sesuatu yang buatkan dia rasa, kau tak tahu ke aku ni siapa? Selalu dia tak tahu nama dia siapa. Jadi orang yang kadang-kadang lupa siapa dia, nak suruh ingatkan kita tahu tak dia tu siapa. Statusnya, jawatannya. Kadang-kadang itu dia orang rasa dia orang layak. Dan dia berhak, padahal tak semestinya kan. Benda yang boleh kita selesaikan, benda yang boleh kita bincangkan. Kadang-kadang ni pembantu penerbit saya kata kadang buat teruk. Okey. Tapi kita nak bercakap dalam keadaan ataupun situasi ni, cerita tentang situasi. Sebab kadang-kadang macam doktor katakan tadi, kita tak sedar pun kita yang cari pasal. Kita duduk nampak orang, kita terlupa yang orang pun merasakan kita pula yang cari pasal. Kadang-kadang ini dia mungkin ada kena mengena dengan give and take ataupun persekitaran jugalah. Macam mana kita nak kaitkan ini, doktor? Kadang-kadang kan mereka yang suka cari pasal ni, dia orang akan cari pasal bila dia orang rasa dia orang tak dapat apa yang dia orang nak. Ataupun dia orang kerusi tadilah. Ya, betul. Tak dilayan. Tak dilayan sepatutnya. Tamu dapat kerusi lagi keras daripada host. Okey, doktor duduk sini. Contohnya kan. Lepas tu kadang-kadang mungkin sebabnya mereka ini dibesarkan dengan tidak pernah sentiasa mendapat apa yang dia orang nak. Dia orang tak pernah kata tidak. Selalunya dapat apa yang dia orang nak. Itu kadang-kadang membuatkan mereka rasa sampai bila-bila pun mereka akan dapat apa yang dia orang nak. Dan kadang-kadang mereka yang waktu dia orang kecil itu tak dapat apa yang dia orang dapat. Contohnya abang dia dapat, kakak dia dapat, dan mereka sentiasa rasa perlu bersaing, perlu mempertahankan hak mereka. Jadi mereka tu pun kadang-kadang rasa kenapa tak adil ni? Kenapa ni? Dan nak buat hal juga. Okey. Dia cari pasal juga. Mungkin ini adalah mungkin mereka merasakan, doktor betulkan kalau salah, mungkin mereka merasakan mereka golongan dipinggirkan kadang-kadang. Tak adil kan? Tidak adil, dipinggirkan, sentiasa tidak mendapat tempat pertama ataupun tidak diberi perhatian. Jadi dengan cara untuk mendapatkan perhatian, mereka suka cari pasal. Betul. Ataupun mereka ini rasa mereka ini lebih bagus daripada orang lain. Lebih pandai ke, lebih apa ke. Jadi kalau mereka lebih pada orang lain, bukankah patutnya mereka itu dilayan sepatutnya? Dan kita pula layan sama. Kan? Jadi bukan minta maaf, saya bukan nak komplain pasal kerusi lagi ya. Saya bukan yang cari pasal. Sebab topik pasal je. Boleh. Jangan risau doktor, tapi tolong tukar kerusi doktor. Nak juga. Okey, kadang-kadang bagaimana kita nak membezakan individu yang sebenarnya mereka ini menegur ataupun berfikiran kritikal berbanding dengan orang yang memang sentiasa setiap benda itu tidak kena. Kalau orang berfikiran kritikal berbeza. Bagus. Thank you. Terima kasih Farin. Sebab kita juga melatihkan anak kita ataupun diri kita sendiri, kita kena mempertahankan kalau itu kita punya hak kita kan. Tetapi kalau berlebihan, kalau setiap kali kita tak boleh kalah, nak menang sentiasa, tak bolehlah macam tu kan. Sebab kita kena ajar juga give and take. Orang kata kita ada compromise, ada bertolak ansur apa semua. Sebab kita kena fikir kita ni hidup bermasyarakat. Betul. Kadang-kadang kita terlalu mempertahankan yang kononnya hak kita tanpa kita sedar bagaimana hak orang lain. Okey, tapi kadang-kadang doktor, kalau kita bercakap tentang cari pasal ni, dia sering kali juga dikaitkan dengan gender. Kalau kita sensitif dia. Sentiasa. Kita tolak. Ni nak cari pasal ni. Kita tolak ke tepi tentang orang meletakkan orang yang suka cari pasal ini dikategorikan sebagai orang yang sakit. Tadi doktor katakan jauh untuk kita pergi ke situ doktor ya. Tapi ada juga yang sakit. Tapi bukan semuanya sakit. Tapi kadang-kadang ada juga perkara ini seringkali dikaitkan dengan gender.
gender. Contohnya dalam pasangan lah kan. Kadang-kadang suami dia kata, isteri aku ni suka cari pasal. Aku pergi memancing tak boleh, aku buat editing tak boleh, aku tidur lambat tak boleh, tak cuci baju anak. Berdasarkan kisah ke? Tapi contoh mungkin suami akan cakap isteri cari pasal, tapi isteri pula rasa macam ni, suami aku ni suka cari pasal. Orang dah pesan pukul 8 ambil balik kerja, tak ambil. Ya, tak ya juga. Adakah faktor gender ini juga dikaitkan dengan kategori orang yang suka cari pasal ini, Doktor? Okey, berani Fiza tanya soalan tu di tengah-tengah ni. Kan, macam saya nak jawab dia. Kami di belakang semua wanita. Okey, jadi saya rasa lelaki ke perempuan sama-sama pandai bila dalam kes nak cari pasal ni. Cuma kadang-kadang cara dia orang tu macam mana nak mula cari pasal tu berbeza sikitlah. Tapi kita tengok kadang-kadang nak cari pasal tu kalau lelaki ni dia buat apa? Kebanyakan dia silent treatment kan. Tetapi perempuan pun pandai juga, perempuan pun dia cari pasal dengan mengajuk silent treatment juga. Ghosting sekarang kata. Jadi kadang-kadang dia balik lambat tu sebab nak cari pasal lah tu. Oh, ya ke Farin? Dia lelaki kadang-kadang dia nak cari pasal lebih daripada aksi. Farin bukan nama sebenar, Doktor. Kalau perempuan ni selalu nak cari pasal ni words. Okey. Adakah sebenarnya boleh Farin saya sambung? Silakan. Adakah sebenarnya kadang-kadang wanita ini dia cari pasal bukan sebab dia betul-betul maksudkan. Kadang-kadang sebab dia inginkan perhatian. Berbanding dengan apa yang Doktor katakan tadi. Sebab suami aku dia terlepas pandang ni, kenapalah tak bagi perhatian. Contoh dia hari ni pergi kerja dah pakai lipstik warna merah sebab nak pergi dengan suami. Suami tak bagi perhatian. Dia pun cakap pasal you Okey. Macam mana Linda? You apa? Macam mana, Doktor? Adakah itu termasuk dalam kategori Okey, bagus. Yang lelaki tu pula, dia pula bila isteri dia pakai mulut merah, dia kata amboi. Nak cari siapa kat luar tu. Nak tunjuk siapa kat office Jadi sebenarnya kan, mereka yang suka cari pasal ni kan, bagi saya salah satu sebab utama dia adalah mereka itu tak secure dengan diri mereka. Dan dia rasa kalau dia orang tu secure, dia orang tahu siapa, dia orang rasa dia orang confident dengan diri dia orang, perlu ke dia orang nak demand untuk nak buat sesuatu, nak minta perhatian. Dan kadang-kadang kita cara nak minta perhatian tu pun kita buat dengan cara orang kata apa, kita tak nak meminta tetapi nak jual mahal. Sebab kita ni kadang-kadang susah untuk meminta apa yang kita nak. Kita lebih pandai meminta apa yang kita tak nak. Kita nak orang tu balik awal, tapi kita kata jangan balik lambat. Abang ni duk balik lambat je. Dia cakap terbalik pula. Sebab kita ni tak selesa bila nak meminta sesuatu yang kita nak. Tetapi selalu bagi tahu apa yang kita tak nak. Jadi mereka yang tak insecure dengan diri mereka, mereka lagi tak selesa untuk nak meminta. Okey, contoh kalau macam suami tanya. Tapi kalau tak dapat dia komplain. Contoh macam suami tanya lah kan. Okey. Yang anniversary kita nak makan kat mana, nak hadiah apa? Tak apalah bang. Contoh. Tak apalah bang, tak kisah. Asalkan ada you je. Padahal sebenarnya nak suami tu bagi hadiah, nak suami tu bawa. Macam tu ke maksudnya? Tak payah itu. Nak tanya makan kat mana pun dah cukup. Makan kat mana? Ikut abang lah. Bila pergi ke situ, dia pergi. Itu komplain. 5 kedai baru dapat. Sebab tu ini tak betul. Pasal orang perempuan kan macam dia mesti boleh baca kita, mesti faham kita. Kenapa dia tak pujuk aku kan? Kenapa tak nak cakap terang aja kan? Apa ni lebih? Boleh tak tambah seorang lagi tetamu wanita? Okey, tapi kadang-kadang kalau golongan wanita ini boleh tak kalau kita beri mereka sedikit kelonggaran. Contohnya, kadang-kadang wanita ni ada waktu-waktu dan ketikanya mereka ni mungkin ada PMS. Ataupun wanita kan kadang-kadang wanita ni kan orangnya memang ingin diberi perhatian, ingin dimanjakan, berseni penerbit saya kata. Jadi kadang-kadang wanita yang hari ini juga sama-sama membantu pasangan untuk mencari rezeki. Kemudian balik ke rumah uruskan suami, uruskan anak-anak dan sebagainya. Jadi mereka ni mungkin dengan cara mereka inginkan perhatian tak sengaja cari pasal. Betul. Fiza, satu poin yang amat penting. Tapi saya nak kata kadang-kadang PMS tu kan taklah sampai 14 hari kot. Taklah sampai 28 hari kot. Adalah musim dia kan. Tapi betul apa yang isteri wanita nak diberi perhatian. Sebab itu saya kata apa yang dia orang nak itu betul. Memang itu hak dia orang. Tetapi cara macam mana dia orang meminta itu. Dan kadang-kadang bila dia minta itu
dia ada unsur-unsur demand daripada request. Ada beza tak? Apa beza tu? Apa beza antara kita memohon, meminta daripada kita meminta dalam bentuk orang kata medium memaksa. dia lah, cara dia tu berbeza. Dia request dengan demand. Okey. Berbeza. Demand tu macam kita dah dictate lah. Kita dah nak walaupun juga, kita cakap lembut macam mana pun Fiza, Abang boleh tak kalau abang balik awal sikit malam ni ni. Okey. Dia is a request, permintaan kalau abang dia balik lambat dan dia tak merajuk, dia tak cari pasal. Sebab dia kata abang dia ni kalau dia sayang, dia mesti cuba nak balik pukul 8. Tak dapat ni mestilah jam. Tapi kalau dia lepas tak dapat apa yang dia minta itu, yang dia request itu, dia dah jadi dia akan demand. buat hal lah. Ataupun orang itu memenuhi permintaan itu, kalau dia tak penuhi dia rasa bersalah dan rasa itu sebenarnya itu demand tau. Okey. Jadi sebenarnya jadi sebab itu kadang-kadang bila dia tak dapat apa yang dia minta tapi dia tak sedar itu demand sebab dia rasa dia entitled, dia rasa dia layak, dia akan cari pasal lah. Saya bukan apa sebenarnya bila Fiza tadi membangkitkan segala persoalan, memang macam kita dapat lihat memang perempuan yang suka cari pasal. Okey, jangan. Ini cari pasal ni Farid. Betul ke tak betul ni bagi kita dengar pendapat orang ramai di luar sana tentang topik kita hari ini. Silakan. Orang macam tu dia berpenyakit lah. Dia kena nilai diri dia sendiri, dia kena audit diri dia sendiri dulu. Kenapa macam tu boleh jadi? Macam you should mind your own business, you know. Saya macam mostly saya akan ignore lah that kind of person sebab yelah macam kenapa tiba-tiba nak cari pasal dengan kita? Kita tak buat apa-apa pun. Just like macam how you breathe tu pun dah orang nak cari pasal kan. Just ignore. Kalau I berdepan dengan orang yang cari pasal mesti kita tanya dia ni apa masalah kan. Macam tu lah. Tapi buat masa sekarang alhamdulillah tak ada lagi lah orang yang tiba-tiba nak cari pasal, nak cari gaduh. Tak ada lagi. Sebab mungkin kita buat baik dengan orang kan. Mostly orang yang suka cari pasal ataupun cari masalah dengan kita ni, kita anggap dia iri dengan kehidupan kita yang di mana dia tak ada dalam situasi kita. Maksudnya mungkin dia pandang kita ni bahagia daripada segi keluarga ataupun dari segi pasangan. So bagi dia, kalau dia tengok macam ni, dia tak boleh tengok orang happy dan lebih daripada dia. Itu kita tak dapat nafikan. Memang orang kata masyarakat kita ni memang suka cari pasal. Kerana benda tak ada, dia suka cari pasal juga. Tapi bagi kita ni, kalau boleh, biarkan. Pedulilah apa orang nak kata ke, orang nak ni ke. Janji kita buat betul. Apa kita buat tu adalah betul, tak melanggar undang-undang. Sudah, kenapa tiba-tiba cari pasal kan? Kita macam pelik lah. Kenapa ada orang macam tu bersikap macam tu. Dia tak kenal tapi dia cari pasal. So macam itu penyakit dia lah. Kita ni yang tak ada penyakit, kita sihat. Biar je lah orang yang sakit tu. Okey, baik. Kalau kita melihat pendapat mereka dan rata-rata juga bersetuju sebagai orang sekeliling ni terkesan apabila mereka sendiri sukar nak memahami kenapa orang begini suka cari pasal. Sedangkan dia tak pergi kepada akar dia, aku sebenarnya tengah marah, aku sebenarnya tengah stres, aku sebenarnya tengah tak sihat. Aku sebenarnya tengah lapar. Nanti tak tidur. Lapar marah orang kan. Jadi kalau keadaan kita tak cukup rehat, macam lapar apa semua tu, sebenarnya membuatkan kita punya daya tahanan untuk kita menjadi lebih, orang kata lebih stabil apabila diuji dengan benda-benda yang kita tak jangka ataupun benda yang kita nak tapi tak dapat ataupun kurang daripada kita punya ekspektasi. Jadi kalau kita jaga makan, jaga rehat, jaga tidur, kita lebih, orang kata lebih penuhlah dalaman ini untuk kita nak menghadapi dengan ancaman-ancaman, sama ada kita end up jadi yang orang yang cari pasal ataupun bila ada orang cari pasal kita tak sama-sama letak minyak lagi supaya orang itu jadi orang kata pasal tu betul-betul jadi krisis. Okey, ini yang saya nak lock apa yang doktor katakan tentang krisis ni. Kita bercakap tentang cari pasal ni dalam konteks yang orang kata lebih minima ataupun lembut, moderate lah tadi kita kongsikan tadi. Tapi doktor perasan tak kadang-kadang ada yang tular di media sosial. Ini orang yang suka cari pasal yang sehingga boleh mewujudkan perkara-perkara yang besar, satu krisis yang besar. Contohnya, kita pernah ingat apa yang berlaku di KLCC satu ketika dahulu. Kisah
tak nak pakai pelitup muka. Betul. Kemudian baru-baru ini ada juga yang tular di media sosial yang apabila ada orang datang memancing di sungai, beliau mengatakan bahawa sungai itu milik dirinya dan sebagainya. Tapi ini yang tadi doktor dah kongsikan. Kadang-kadang kita tak faham, kita tak tahu apa masalah yang dialami oleh orang itu. Tetapi kita tak nak juga cari pasal yang kita borak santai ini sebenarnya dia boleh mengganggu gugat institusi kemasyarakatan kita. Betul. Boleh amat sangat kalau mereka ini yang rasa dia punya tak puas hati nak cari pasal ni sampai tahap yang buatkan dia mengganggu orang lain. Dan lebih pada itu dia membuatkan mengambil hak orang lain juga. Contohnya macam sungai tadi tu. Kononnya macam sungai dia taman permainan tu taman permainan untuk anak dia seorang saja. Lepas tu parking tu kat depan tu dia boleh buat parking dia sendiri pula walaupun itu adalah berkongsi sama ni. Itu yang dia orang ni yang kata dia rasa dia berhak walaupun itu dia tak ada, dia tak layak dan dia tak ada haknya kan. Dan kita tengok ada setengah penyakit kan, penyakit mental yang kita kategorikan sebagai personality disorder. Contoh personality disorder ada banyaklah. Ingat pernah tak yang kita term yang narcissistic personality disorder tu, histrionic, yang mereka ini perlukan perhatian, perlukan jadi orang kata apa, center of attention. Dia nak dapat spotlight, dia nak orang semua kagum dengan dia, apa semua tu. Jadi mereka ini kalau dia tak dapat benda itu, dia tak puas hati, dia akan meminta dan dia rasa dia perlu dilayan selebih pada itu. Dan macam tadi saya taklah lebih minta, saya bukannya nak minta kursi sofa lagi bagus, saya nak sama aja. Itu tak apalah kan. Tapi kalau itu dia nak, jadi kita kena. Jadi kalau sampai ke tahap itu dah mengganggukan hubungan ke dalam masyarakat apa semua tu, dan mereka ni kadang-kadang tak sedar. Kalau dia orang sedar pun dia masih lagi nak cari pasal dia punya sebab sikap, dia dapat sesuatu. Tengok ada kan dia punya bukanlah kebaikan. Maksud dia kenapa mereka ini terus cari pasal, kerana dengan cari pasal itu mereka sentiasa dapat apa yang mereka nak. Okey faham. Jadi sebenarnya gunanya kan Zah, Farin, kalau ada kawan-kawan kita yang cari pasal jadi kalau nak minta apa-apa dekat penerbit suruh dia yang pergi minta. Dapat kan? Ini tips tapi kalau dia berlebihan apa semua kita dia orang ni perlu ada batasannya lah, boundaries, barrier, sebab memang tak boleh. Tapi kalau kita tak mampu, cara paling mudah ialah kita jauhkan dia lah perlahan-lahan apa semua tu. Kita yang boleh potong ataupun kita yang boleh meletakkan. Tapi kadang-kadang fakta pun nak lawan dia orang dengan fakta pun tak jalan. Lagi susah kita kalau mungkin bos kita ataupun yang mempunyai orang kata jawatan ataupun status lah. Lepas-lepas kalau melawan Farid dia kata engkau ni staf yang derhaka. Ambil kau. Takut je. Selalu ada derhaka. Okey, awak gelak mesti ada satu ini komen yang menarik daripada perang. Kita boleh baca sama-sama Fahrin. Saya baca separuh. Boleh. Okey, dia kata manusia busuk hati saja yang suka tengok kesalahan orang lain dan sebarkannya. Kesalahan dia sendiri sahaja dibutakan walaupun dia sedar dia buat salah. Dia tak mahu salah lah ni. Dia ingat dia saja yang betul dan tidak pernah buat salah selain sepanjang hidup dia. Selain manusia busuk hati, perempuan pun ada juga yang susah nak mengaku bersalah walaupun dia sebenarnya buat salah. Farhan, terima kasih. Tak patut tau. Ini kan Farhan yang kata, bukan saya yang kata. Okey, daripada macam kata description tadi tu, bagi saya ini saya memang dia ni kena datang buat assessment sebab takut sudah melepasi, sudah memenuhi kriteria personality disorder itu. Takut dia dapat narcissistic. Tetapi mereka yang ada ciri-ciri narcissistic personality disorder ni, dia orang takkan terima hakikatnya yang diorang tu ada masalah. Dia kata kalau orang faham, tahu dan orang kata menghormati diorang dan mengkagumi diorang punya kebolehan tu, dia tak ada masalah. Jadi mereka ini takkan datang untuk dapat pemeriksaan, padahal mereka itu boleh dibantu. Bukan dengan ubat, dengan cara kaunseling, psikoterapi. Sebab saya kira ini juga antara yang berlaku sejak kebelakangan ini, yang mana rata-rata ramai orang yang mungkin tengok ataupun baca apa yang tular tentang ada individu-individu tertentu ni yang suka cari pasal. Kadang-kadang mungkin orang dirinya tak merasakan cari pasal, tapi orang sekeliling beranggapan begitu. Contohnya mula orang kata mengaitkan kisah-kisah yang dahulu mungkin, ataupun mungkin yang tak berkenaan pun dia petik-petik juga. Dan ini yang kadang-kadang buat masyarakat tak faham dan nak tahu adakah sebenarnya doktor, kalau boleh secara rumusannya, adakah cari pasal ini
dikategorikan sebagai satu penyakit ataupun sebenarnya ada kaitannya dengan penyakit-penyakit tertentu yang perlu sebenarnya kita ambil perhatian. Betul. Ada, itu memang perlu diperiksa lagi supaya kalau itu kategori penyakit kita perlu bantu. Okey. Tapi kalau itu dia punya orang kata apa karakter dia yang mana yang ni yang kita pun perlu juga memberitahu dia supaya dia pun boleh lakukan sesuatu. Kerana apa? Orang yang mencari pasal ini kadang-kadang mereka itu kalau diorang tak buat sesuatu, mereka yang end up ada masalah mental. Kerugiannya lah. Yang dia rasa tak puas hati, dia rasa orang tak nak ni, lama-lama dia mungkin mendapat. Jadi sebab itu perlu kita bantu. Tapi masalahnya macam mana nak bagi diorang kesedaran itu, dan harapnya diorang bagilah. Tapi kita kena ingatkan sebab orang yang cari pasal itu mereka ada sesuatu yang membuatkan mereka cari pasal. Dan kalau kita cuba nak memahami, tetapi kalau sudah mengganggu kehidupan kita sendiri, janganlah pula nak cuba nak jadi pakar psikiatri, pakar psikologis, nak merawat kawan kita yang cuba cari pasal tu. Tak payah. Maksud dia, kita buat setakat yang kita mampu. Tetapi pada masa yang sama, kita sendiri kena tengok cermin. Kadang-kadang kita pun suka cari pasal. Sebab itulah kita. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita sama-sama, orang kata apa, mengingati. Jadi orang yang suka cari pasal ni selalunya bagi saya sebab dia insecure. Dia punya self esteem dia rendah, dia confident rendah. Dan satu lagi, dia tak ada kebolehan untuk empati. Empati itu maksud apa? Meletakkan diri dia di tempat orang lain. Barulah dia boleh tengok. Kalau tidak, dia rasa dia bagus sajalah. Bagi mereka sebenarnya yang suka cek pasal ni, saya ada satu kata kunci pada mereka lah. Benda boleh bincang. Ya. Okey. Tapi apa-apa pun saya kira dalam kehidupan kita ni kita kena ada sentiasa bertolak ansur lah. Tak kiralah siapa diri kita ni, kita kena sentiasa ada sifat tolak ansur. Kita kena dengar pendapat, ruang orang kata komen atau apa lagi Farin kita kena dengar. Mungkin pendapat orang lain, teguran. Sikap terbuka dengan teguran. Daripada saya, perempuan dan lelaki sama je. Kenapa kita sama-sama selesaikan dan supaya tak cari pasal. Dan bermuhasabah. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Hazli Zakaria kerana bersama kita pada hari ini, dan kita harap ini dapat memberi ruang ataupun untuk memperbaiki diri kita dan juga masyarakat. Baiklah, buat kata Farin tadi benda boleh bincang, kita boleh bincang elok-elok kat tepi. Tapi sebelum tu kita juga nak bincangkan banyak lagi bersama dengan anda di Wanita hari ini. Kita ada demonstrasi botok selepas ini, tapi sebelum tu kita nak berehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita hari ini, dan rugi kalau anda tak bersama dengan saya sekarang kerana saya bersama dengan wanita yang berani di studio, 3 orang kesemuanya, dan kita bersama dengan finalis Wanita Cukup Berani Maggie musim yang ketiga ini. Di sebelah saya Nurhani binti Muhammad, selamat datang. Ida Faizura binti Megat Muhayudin atau lebih mesra dengan panggilan Jua. Dan juga Ili Nur Ain binti Muhammad Yusof, dan ketiga mereka merupakan finalis. Maknanya finalis ni akan memang dah ke final lah ni. Final Ahad ni lah. Baik. Ini yang kita nak dengarkan cerita daripada mereka. Tapi ini mengenai wanita berani, transformasi kalian bertiga, dan kita nak mulakan dengan Ili. Jadi bagaimana Ili, penyertaan dalam program ni telah mengubah diri anda dari segi perkembangan peribadi dan juga profesional? Sebenarnya actually sebagai content creator kan, saya fokus kepada YouTube, sangat membantu saya lah sebenarnya. Sikit sebanyak dapat mendisiplinkan saya lah. Sebab apa, program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie ni sikit sebanyak dapat mendisiplinkan saya untuk konsisten dalam menghasilkan video. Sebab apa, saya percaya content creator di mana-mana di luar sana ada masalah untuk konsisten dalam menghasilkan video. Dan daripada pertolongan atau bantuan sendiri daripada pihak Meta, Google dan juga TikTok dapat membantu kami lah untuk menghasilkan video yang lebih berkualiti macam tu. Dan setiap panduan itu telah tersedia ataupun dibantu dalam program ini cukup menarik. Okey, untuk Hani sendiri, jadi pasti Hani punya kisah transformasi Hani sendiri, jadi boleh kongsikan bersama kami. Kisah transformasi saya macam ni sebab sebelum saya menyertai bengkel ni, saya telah melalui adalah a few episode yang membuat saya rasa depressed. Okey. Sebab mak saya meninggal dunia semasa saya tengah hamil. So masa tu saya sangat depressed, rasa rendah diri. So bila kita depressed dan rendah diri, kita banyak overthinking.
So bila kita nak mulakan sesuatu jadi susah. So for me bila saya masuk dalam bengkel ni, saya nampak macam bengkel program Wanita Cukup Berani Maggie ni, saya rasa macam ada cara untuk saya keluar dari kancah depression tu dengan memulakan sesuatu. So saya belajar dari situ dengan melalui bengkel yang kita orang join tu, bengkel Meta, TikTok dengan Facebook. Saya belajar cara nak buat content. So I learn to appreciate the process and tak fikir banyak tentang outcome. And then dari situ saya learn buat content ni sebenarnya seronok. So jangan fikir banyak sangat, just start buat sesuatu dulu. And then dari situ saya rasa don't think too much, just try to do ikut apa yang dia orang ajar. And then saya rasa okay, life is better and more exciting. Wah, menarik daripada content creator yang tidak konsisten, yang depresi, Jua, apa pula kisah daripada anda? Saya sebelum saya join Recipe Berani, saya sebenarnya malulah nak berdepan dengan kamera. Saya rasa lebih selesa duduk di dapur. Saya rasa lebih malu nak socialize. Jadi bila join bermula sekali, saya join workshop mentor Wanita Cukup Berani dan dia berikan saya keyakinan diri untuk ke depan dan terima cabaran yang lebih yang saya sebelum ni tak berani nak buatlah. Okey, antaranya kalau boleh mungkin ceritakan pengalaman. Pengalaman saya sebelum ni saya menghadapi banyak episod yang mencabar juga dari segi perniagaan dan juga peribadi. Dan saya rasa sebelum ni macam lebih selesa sembunyikan diri di belakang kamera, di belakang telefon, ambil order kat dapur. Lepas tu buat jalan secara online lah, tak nampak muka. Tapi lepas Recipe Berani ni saya rasa lebih yakin untuk tunjukkan diri. Daripada workshop Maggie, Wanita Cukup Berani, Maggie dia beri saya keyakinan untuk keluar daripada kepompong tu. Dan juga beri saya macam semangat baru untuk motivasi untuk menjadi lebih baik untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Dan dia ajar kita during workshop tu, dia ajar kita ilmu dan juga skill-skill untuk video editing yang sangat-sangat membantu untuk saya membuat konten yang lebih relevan dan menarik untuk followers Jom Aku Ambil bisnes saya lah. Sangat-sangat membantu. Jadi saya berterima kasih dengan Maggie. Nampak terselah lah daripada dah keluar wanita hari ini, dah yakin dah bercakap ni. Nervous sangat sebelum ni. Baik, ini menjelang final ini kan, dan mungkin kalau boleh kongsikan juga, kita tak mengira apa juga keputusannya, tetapi perubahan positif yang boleh anda kongsikan lah mungkin setelah berakhirnya program ini. Oh, banyak sebenarnya. Banyak yang tidak terkira lah. Terutamanya kalau kita dapat lihat kat sini, dalam 21 kawan-kawan yang lain dapat juga sikit sebanyak memberi kita panduan kan, kita tolong each other, inspirasi dan sebagainya. Dari situ kita pun akan berkembanglah dengan bisnes kita, personality dan juga mental kita. Okey. Hani, harapan Hani menjelang final. Menjelang final ni, of course lah kita nak menang. Tapi at the same time, apa yang dibawa selepas itu, apa yang itulah. I think more than anything, saya sangat gembira sebab melalui program Maggie ni saya menemui komuniti wanita yang sekepala. Not only sekepala tapi boleh push each other, inspire each other, to be better. And then to be better. I think that's the best thing that we got. Joa, dari wanita ke wanita, apa yang telah memberikan program ini memberikan impact sangat-sangat positif kepada anda dan semua? Bagi saya, kita ni kan wanita ni kadang-kadang kita rasa macam we're the one at the back. Kita selalu biar suami kita shine lah. Jadi kita rasa tak ada channel yang boleh bagi tahu kita, you're a woman, you can just be as strong as anybody else. So bagi saya program Maggie ni, daripada workshop mentor Wanita Cukup Berani dan juga masuk ke final Recipe Berani, dia telah membuka minda untuk lebih positif, lebih berani untuk cuba cabaran-cabaran baru yang sebelum ni macam kita rasa, oh I can't do this, saya tak boleh buat. Tapi lepas ni kita rasa macam, why not, we went on TV and it was so scary. Tapi sekarang macam why not, so saya nak jadi contoh pada wanita-wanita di luar dan juga anak-anak
anak saya yang we can do it no matter what. Dan ternyata aura positif mereka sebagai wanita yang cukup berani, saya dapat rasakan dan kita ucapkan selamat berjaya dan semoga terus menjadi inspirasi. Jangan jumpa saksikan finalnya pada hari Ahad ini ya. Wanita cukup berani Maggie musim yang ketiga. Terima kasih kepada ketiga-tiganya. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan ini kita istimewa nak bawakan kepada anda yang tadi saya cakap pasal botok, bukan yang ini tahu. Botok sebenarnya. Dan saya kira hari ini merupakan hari yang cukup istimewa buat seluruh rakyat Malaysia dan bangsa Johor khususnya. Jadi ini menu istimewa juga antara menu yang popular dari negeri Johor kita bawakan iaitu botok ikan. Botok ikan Johor. Okey, kita bersama dengan makanan kegemaran saya ni. Silakan. Puan Sheila Abdul Rahman ataupun lebih popular dengan gelaran Sheila di dapur. Okey, kongsikan sikit tentang botok-botok ni. Okey, botok-botok ni makanan asli daripada Johor. So kita menggunakan ikan dan kita kukus. Makanan yang sangat sihat, kita gunakan berbagai-bagai jenis daun. Dia kalau boleh selagi ada daun ni kita boleh dapat. Semua ni? Yang boleh dimakan? Yang boleh dimakan kita boleh letak. Berapa banyak dia daun? Selalu ciri dia berapa jenis daun? Agak selalu. Dia lagi 7, banyak lagi 8, kadang berbelas pun saya dengar ada. Lebih, betul. Okey, dikukus dan kemudian bagaimana Kak Sheila? Dikukus selama 30 minit. Ni kita akan balut lah. Nanti kita akan buat tunjuk demo. Jom kita sambil tunjuk jom. Okey. Sudah macam ni. Okey, ini cara nak buat. Okey, daun yang kita nak balut ni saya tengok ni ini daun pisang. Kita guna daun pisang. Dan kunyit kita untuk dapatkan aroma dia, kita just letaklah atas dia lah. Letak atas dia lah. Okey. So kita guna dia tebal. Okey. Okey, asal kita letak macam ni. Kalau boleh dapatlah daun sebesar ni. Kalau tak, just hiris pun tak apalah. Dia macam-macam. Ikan apa yang digunakan sebenarnya? Kita guna ikan tenggiri. Okey. Tapi kalau nak guna ikan apa-apa pun boleh ke? Boleh. Ikan kembung boleh. Kembung, biasa kembung. Tapi kalau ikutkan daripada orang dulu, sebenarnya dia orang lagi suka ikan darat. Maksudnya ikan batin ke ikan haruan. Ikan batin pun sedap. Okey, jom Kak sama-sama kita buatkan. So ni kita lapik ni, kita letakkan. Ni daun-daun apa ni? Ni daun kaduk. Daun kaduk. Nasib baik. Daun kaduk. Kita kena buat paste juga ya. Ni paste ni kita dah masak. Ini bahan dia pastinya hasil daripada ni. Yalah, ini kita guna kerisik, ketumbar jintan, ada rempah sikit. Garam pun garam kasar. Cili, garam. Kita masak. Dan should be okeylah. Dan kita letak ikan. Ikan ni sebenarnya ikan mentah tapi kita sebab ini nak travel kan, so nak selamat sikit bawa, so kita steam sikit. Dan ikan ni kita seeloknya kita marinate dengan dia punya rempah tu, so dia rasa lagi sedap lah. Dan kita buat daun ni ada akak dah hiris, ada pucuk ubi, ada daun kesum. Wangi sangat bau daun-daun ni. Ini daun tenggek burung. Ini kalau saya diberi cabaran untuk menamakan ni, saya awal-awal saya gagal lah. Daun ada daun kemangi, daun kemangi. Daun kemangi ni yang ni. Okey. Okey. Sambil-sambil tu saya kira bukan saja Fahrin nak tahu, saya nak tahu, tapi penonton pun nak tahu juga lagi antara menu-menu lain yang memang popular ataupun menu-menu negeri Johor ataupun negeri-negeri lain lah yang kebiasaan dimasak oleh Kak Sheila ni, mungkin boleh kongsikan Instagramnya. Instagram Kak. Sheila di dapur saja. SHIELA. Seperti mana yang tertera tu. Sheila di dapur je. Okey, baik. Dan kalau kita lihat inilah kesemuan botok ikan ni. Kita lapiskan dia dan kita bubur lagi paste dia. Okey, dan kita bubur lagi daun ni. Daun kaduk. Ni daun kaduk ni memang sedap. Ni penting kena ada. Okey, jom kita tengok hasilnya yang dah siap. Boleh. Okey, kemudian kita bungkuskan dia jadilah seperti itu. Tunjuk hasil yang dah siap. Dah siap ya. Sambil-sambil tu, sambil kita nak buka ni, mungkin Kak Sheila boleh kongsikan dekat depan ni kita ada menu apa lagi sebenarnya? Okey, yang ini kacang pul. Kalau Johor mesti popular lah. Kacang pul. Sangat sedap. Ini laksa Johor. Okey. Dan penuh dengan daun. Orang Johor dia memang suka ulam-ulaman. Semua makanan dia penuh dengan ulam-ulaman. Semua favourite saya ni. Itulah dia rupanya. Ni dia. Boleh silakan Fiza. Ni yang dah. Okey. Ni rasa ulam-ulam dia. Baik, okey. Ini dia. Terima kasih Kak Sheila kerana berkongsi menu-menu daripada Johor kita pada hari ini, terutamanya botok ikan ni. Dan kami akan kembali pada hari esok. Esok ni cukup menarik ni. Wow. Ini kontroversi juga ni. Gara-gara reunion. Pergi reunion ada makan-makan, tapi kadang ada lebih makan-makan, Fiza. Betul. Jumpa kawan-kawan lama, kemudian adalah yang menjadi gara-garanya. Itu yang kita nak anda kongsikan bersama kami esok. Segala komen anda dan sebagainya. Macam mana, Fiza? Sekali
lagi bersama dengan kumpulan Nyala Dance Theatre. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Jangan